Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Cikgu Nur Hafizah. Kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan bacaan doa. Tajuk kita pada hari ini ialah Pintar Peribahasa. Okey, hari ini kita nak belajar tentang peribahasa. Jadi, peribahasa ini terdapat 4 jenis. Yang pertama ialah simpulan bahasa. Yang kedua, perumpamaan. Yang ketiga ialah bidalan. Dan yang keempat ialah pepatah atau perbilangan. Jadi, simpulan bahasa merupakan salah satu peribahasa yang paling ringkas dan paling mudah untuk kita gunakan. Biasanya mengandungi 2 patah perkataan sahaja. Jadi, mari kita lihat dengan lebih terperinci tentang keempat-empat jenis peribahasa ini. Jadi, yang pertama, sila lihat pada ruangan di bawah. Okey, di sini. Simpulan bahasa ini merupakan satu ungkapan yang telah mantap dan mempunyai maksud yang khusus. Contohnya, mulut murai melambangkan orang yang suka bercakap. Ringan tulang, orang yang rajin. Itu merupakan contoh simpulan bahasa. Jadi mari kita lihat seterusnya. Ciri-ciri simpulan bahasa. Simpulan bahasa ni boleh terbentuk daripada kata nama am, kata kerja, kata adjektif, kata nama khas dan juga berdasarkan nilai kepercayaan masyarakat. Okey, jadi untuk kata nama am mudah sahaja. Contohnya seperti anak buah, anak emas. Lagi kipas kudung dan sebagainya menggunakan kata nama am. Okey, seterusnya yang kedua, penggunaan kata kerja. Okey, seperti ajak-ajak ayam. Ajak itu ialah kata kerja. Ajak-ajak ayam bermaksud apa? Cuba anda cari maksudnya. Okey. Selain itu, pasang telinga. Mendengar perbualan secara curi-curi. Ataupun cakar ayam. Cakar lalu kan. Cakar ayam bermaksud tulisan yang agak kodoh, kurang kemas. Okey. Seterusnya, simpulan bahasa yang terbentuk daripada kata adjektif pula. Kata adjektif merupakan kata sifat. Contoh seperti besar kepala. Besar kepala bermaksud orang yang degil, tak nak dengar nasihat. Okey. Besar tu merupakan kata adjektif di sini. Okey, lagi kecil hati. Maksudnya rasa sedih, kecil hati kan. Kecil ialah kata adjektif. Berat hati, rasa macam tak berapa nak lah. Berat hati rasanya kan. Okey. Jadi yang seterusnya, pembentukan daripada kata nama khas. Seperti Abu Jahal. Abu Jahal kan nama dalam sejarah Islam. Kita kenal siapa Abu Jahal ni, bagaimana sikap dia. Jadi dijadikan sebagai simpulan bahasa. Okey. Mat Jening, orang yang suka berangan-angan. Pak Kaduk pula, yang ada kisah Pak Kaduk ni cerita kan. Nak tahu, cuba cari. Okey, cuba anda Google dalam search dalam Google tu. Okey, jadi seterusnya terbentuk daripada nilai kepercayaan seperti air pinang, batu buyung, makan bulan. Ada banyak peribahasa baru kita dengar hari ni. Okey, jadi di bawah itu cikgu berikan beberapa contoh simpulan bahasa berserta maksudnya. Okey, jadi anda boleh baca pada ruangan di bawah. Seterusnya kita pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu perumpamaan. Perumpamaan ini juga tergolong dalam peribahasa. Jadi perumpamaan ini terbahagi kepada 2 bentuk, iaitu yang menyatakan perbandingan secara terang-terangan ataupun yang tidak menyatakan perbandingan secara terang-terangan. Jadi tips dia mudah sahaja. Kalau perumpamaan ini, biasanya dia akan bermula dengan perkataan seperti, umpama, bagai, laksana, ibarat dan baik. Jadi itu contoh-contoh perumpamaan. Kita tengok di bawah. Seperti katak di bawah tempurung. Permulaannya ada perkataan seperti. Jadi itu juga merupakan tanda. Ini merupakan perumpamaan. Selain itu, umpama kaca dengan permata, mana lebih bahagia? Pastilah permata kan? Okey, ada maksud dia dalam ayat ini. Okey, dalam peribahasa perumpamaan ini.
C. Bagai pungguk rindukan bulan. Pungguk burung. Bulan ni berada dekat mana? Atas langit yang tinggi, mengharapkan sesuatu yang begitu sukar untuk dicapai. Contoh. Okey, lagi ibarat air di daun keladi dan laksana katak di harum ulang. Okey, seterusnya kita tengok bidalan. Bidalan pula ialah peribahasa yang berfungsi sebagai nasihat. Kalau orang dulu-dulu, mereka ni suka menggunakan bidalan dalam menegur. Okey, nampak lebih sopan, nampak lebih menjaga hati bila kita nak menegur orang. Okey, bagaimanapun bidalan ini tidak didahului oleh kata sendi nama seperti, bagai, laksana, umpama. Okey, jadi kita tengok contoh-contoh bidalan. Okey, antaranya malu berkayuh perahu hanyut, malu bertanya sesat jalan. Kalau kita malu bertanya, akhirnya kita tak tahu sampai bila-bila. Jadi kalau malu bertanya, sesatlah jalan. Okay. Yang kedua, jika kail panjang sejengkal. Ni sejengkal. Okay. Kail tu ialah itulah yang joran memancing tu. Kalau jika kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Bermakna kalau kita ilmu di dada, contohlah ilmu di dada masih belum cukup lagi, jangan cuba-cuba melakukan sesuatu, okay, yang bukan di bawah kemahiran kita. Ini contohlah. Okay. Yang ketiga, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Bermaksud apa di sini? Sebelum kita berkata sesuatu, fikir dahulu baik buruk dia, apa kesan dia. Okay, terutamanya pada zaman sekarang. Okay, media sosial ni kan, zaman teknologi di hujung jari ni kan, kadang-kadang benda tu boleh jadi viral, dah tak boleh nak tarik balik. So sebelum berkata sesuatu, fikir dahulu. Okay. Dan yang terakhir, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Baiklah di negeri sendiri, baik juga di negeri sendiri. Ini anda carilah maksudnya apa. Okay. Jadi bidalan ini berfungsi untuk memberi nasihat. Okay. Seterusnya, pepatah. Dan yang keempat, yang terakhir ialah pepatah. Pepatah atau perbilangan, ini lebih kurang samalah macam bidalan. Okay. Jadi untuk pepatah ni dia berkait dengan adat istiadat, undang-undang dan juga peraturan masyarakat. Okay. Sebagai contoh, bulat air kerana pembentuk, bulat manusia kerana muafakat. Ini melambangkan nilai kerjasama dalam masyarakat. Okey, yang kedua, hati manusia sama dicecah, hati gajah sama dilapah. Pergi cari maksud dia. Cikgu tak nak bagi tahu kat sini. Anda cari dan nanti cikgu akan tanya. Okey, seterusnya, cubit peha kiri. Tolong bentuk ejaan kat situ, kiri. Cubit peha kiri, peha kanan juga terasa sakit. Cubit peha kiri, peha kanan sakit juga. Maksudnya lebih kurang macam inilah. Kalau orang apa-apa kan keluarga kita pun rasa marah, kita turut terasa sama. Okey. Seterusnya yang terakhir, ditelan mati emak, diluah mati bapa. Satu situasi yang mengelirukan. Buat pun susah, tak buat pun susah. Buat salah, tak buat pun salah. Jadi kita berada dalam keadaan keliru. Macam mana ni? Nak buat ke tak? Ditelan mati mak, diluah mati bapa. Itu contohnya lah. Okey, jadi di sini cikgu dah terangkan tadi 4 jenis peribahasa. Yang pertama ialah simpulan bahasa, yang kedua ialah perumpamaan, yang ketiga ialah bidalan, dan yang keempat ialah pepatah. Okey, jadi selepas ini ada tugasan untuk anda. Mari kita tengok. Okey, jadi selepas ini sila rujuk buku kerja pada muka surat 60 hingga 66. Okey, dalam tu terdapat banyak peribahasa dan juga maksudnya. Jadi, apa yang anda perlu lakukan ialah pilih satu peribahasa yang anda suka. Pilihlah yang mana yang tak pernah dengar tu. Kemudian, hasilkan satu nota dan yang mengandungi maksud dan contoh ayat. Okey, berdasarkan peribahasa yang anda pilih. Janganlah pilih peribahasa yang ni ayatnya tentang peribahasa yang lain. Tak nak ya. Jadi
Jadi pilih satu sahaja, kemudian hasilkan satu nota yang menarik mengikut kreativiti anda. Okey, anda boleh gunakan tulisan tangan. Siapa yang ada kepakaran ataupun ada kemudahan boleh gunakan aplikasi-aplikasi dalam internet macam Canva dan lain-lain. Okey, jadi itu saja penerangan saya untuk hari ini. Selamat mencuba dan jangan lupa siapkan tugasan pada hari ini. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh ajukan dalam kumpulan Telegram Bahasa Melayu kita. Okey, sampai sini dulu. Bye-bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.